nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 36 surah At-Taubah. Ayat 36 surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Artinya bahwasanya bilangan bulan di dalam setahun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kehidupan umat manusia di muka bumi ini ialah 12 bulan setahun. Ketetapan Allah 12 bulan setahun telah pun bermula sejak disempurnakan kejadian langit dan bumi. Setahun 12 bulan bermula dengan bulan Muharram dan berakhir dengan bulan Zulhijjah. Dalam tempoh 12 bulan setahun itu, 4 bulan adalah bulan haram. Umat manusia dituntut memberi penghormatan padanya. Itulah dia bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Demikianlah ketetapan agama Allah yang benar. Ayat 36 surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan jadual waktu masa kehidupan umat manusia di muka bumi ini ialah setahun 12 bulan. Sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan ketetapan Allah setahun 12 bulan telah pun bermula sejak disempurnakan kejadian langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki
agar umat manusia mematuhinya. Jangan diubah setahun 12 bulan. Jangan dianjak setahun 12 bulan. Jangan diginjak setahun 12 bulan. Bermula dengan bulan Muharram dan berakhir dengan bulan Zulhijjah. Ketetapan Allah setahun 12 bulan. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan 4 bulan adalah bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Manakala bulan Ramadan penghulu kepada 12 bulan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi rahimahullah wafat pada tahun 421 Hijrah. Dah wafat 1000 tahun yang lalu. Menulis dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu, nilai-nilai zaman dan nilai-nilai tempat, menyatakan fakta sejarah. Sejak kewafatan junjungan mulia baginda Ismail alaihissalam, bangsa Arab, Bani Quraisy, bangsa yang tertua selain daripada bangsa Yahudi. Bangsa Melayu tak pasti bila kewujudannya. Yang jelas bangsa Arab, bangsa yang tua. Ya, bangsa Arab tak kurang daripada 60 suku kaum, 60 bani. Yang dominan, yang menguasai zaman berzaman, bangsa Arab Bani Quraisy. Wafatnya junjungan mulia baginda Ismail alaihissalam, bangsa Arab Bani Quraisy, atas keputusan kabinet di peringkat Dewan Negara maupun Parlimen, bersetuju menetapkan bahawa bulan Ramadan bulan yang pertama, bukan lagi bulan Muharram. Bulan Ramadan bulan yang pertama, manakala bulan Sya'ban adalah bulan yang terakhir. Ketika itu tak wujud lagi takwim kalender Masihi. Ialah baginda Isa alaihissalam belum dilahirkan. Dengan kata lain, sebelum Masihi. Ya, masyarakat Arab hanya bergantung dengan takwim Hijri, takwim yang merujuk kepada gerakan ketara bulan. Maka atas kepentingan harta benda, mata benda, entah apa benda, oleh itu bangsa Arab Bani Quraisy yang menguasai kota Makkah bersetuju menetapkan bulan Ramadan bulan pertama, manakala bulan Sya'ban bulan terakhir. Mungkin bagi kita yang tak faham soal takwim dan kalender, menyatakan apa peduli apa, yang penting cocok dinding Maybank, akhir bulan termuntah. Peduli apa? Bulan Ramadan bulan pertama ke, bulan Ramadan bulan terakhir ke, apa barang? Ya, kerana
kita jenis golongan makan gaji. Setelah dibuang kerja, barulah tak tahu nak makan apa pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bangsa Arab, ya, bangsa yang mereka pergantungan dengan urus niaga, mengharapkan pertanian, tanah pertanian terbatas, oasis, wadi tak banyak mana, tak luas mana, hanya dikuasai oleh suku Puak yang sanggup berperang, sanggup berbunuhan kerana merebutkan oasis, wadi. Mengharapkan sumber ternakan. Bumi Arab dah jadi padang pasir kering kontang, tak banyak mana kawasan yang boleh dijadikan kawasan padang ragut rumput. Jadi sumber pendapatan mereka nak mengharapkan pertanian, nak mengharapkan penternakan, ya, hanya golongan-golongan tertentu sahaja. Oleh itu, untuk meneruskan hidup kelangsungan hidup Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub, mereka sememangnya hidup dengan urus niaga. Apa benda pun mereka niagakan. Bidang perkhidmatan pun mereka niagakan. Apa benda pun mereka niagakan. Tuan-tuan, ya, kalau kita baca sejarah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Syaikh Al-Imam Syihabuddin An-Nuwairi rahimahullah, wafat pada tahun 733 Hijrah, dalam kitabnya Nihayatul Arab fi Fununil Adab, ya, kitab yang telah berusia 700 tahun. Al-Syaikh Al-Imam Syihabuddin An-Nuwairi rahimahullah menyatakan orang Arab dulu ni, tuan-tuan, zaman dia lah, selipar pun mereka jual, walaupun sepasang sahaja. Bukan macam kita, kalau nak buka kedai selipar mesti ada selipar Jepun, selipar Korea Utara, selipar Taiwan, selipar Jawa, ya, namanya capal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang Arab dulu ada sepasang selipar pun diniagakan. Ada, yang penting sepasang pun cukup lah. Kerana apa? Itulah mata pencarian dia untuk kelangsungan hidup. Apa pun dia niagakan. Hutang pun dia niagakan. Orang Arab lah yang memperkenalkan riba dengan pelbagai bentuk riba. Riba nasi'ah, riba fadl. Ya, orang Arab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa pun mereka perniagakan. Perkhidmatan pun mereka niagakan. Tak nak cerita, tuan-tuan. Ya. Maka kalau nak berniaga dengan Arab, jaga-jaga. Rakan-rakan saya ramai yang buat travel untuk umrah, akhirnya trouble kerana dia tak faham tentang, ya, cara urus niaga orang Arab. Yang orang Arab ni, dia dah memang jiwa dia jiwa niaga. Macam mana pun tuan-tuan tak boleh kencing dia, dia yang akan kencing dan kentutkan tuan-tuan. Dia cukup bijak dari segi urus niaga. Ya, orang putih pun takut nak urus niaga dengan Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai kita baca cerita kan, perniagaan rempah, akhirnya syarikat Hindia Timur
dia pun lari tak niaga dengan Arab. Dia pun sendiri bikin cawangan, ya, Syarikat Hindia Timur. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tiba-tiba kita ni nak niaga, apa nama, travel, akhirnya trouble. Saya dah belajar di Mekah Al-Mukarramah kan, dah kawan dengan orang Arab, kita faham, dia mewarisi zaman datuk nenek moyang dia sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, maka berbalik atas kepentingan harta benda, mata benda, apa benda, maka kabinet bangsa Arab Bani Quraisy bersetuju bahawa bulan Ramadan bulan pertama, manakala bulan Syaban adalah bulan terakhir. Wah. Kenapa bulan Ramadan bulan pertama? Supaya bulan Ramadan ini berlangsung di musim panas. Di musim panas. Ya. Sebelum wujudnya takwim Masihi. Ya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang dah wujud takwim Masihi. Bila musim panas? 21 Jun. Solstice musim panas. 21 Jun solstice musim panas. Negara-negara Eropah, ya, mereka akan menyambut musim panas 21 Jun, bermula daripada 21 Jun. Oleh itu mereka bersetuju FIFA, Piala Dunia Football World Cup Championship tetap bermula musim panas. Itu sejarah sampai sekarang musim panas. Habis sekarang musim sejuk. Musim sejuk inilah sukan salji lah. Malaysia pun hantar juga. Tak nak cerita nanti kau marah aku lah. Tak perlu hantar lah. Kita sukan apa? Sukan telur lah. Telur ayam tak ada. Itu lagi bagus tumpukan. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Ramadan musim panas. Itu ketetapan mereka orang Arab. Sesuai dengan istilah Ramadan, panas dan bahang haba. Ramadan tu maknanya panas, bahang haba. Haba, bahang kepanasan. Itulah makna Ramadan. Oleh kerana Ramadan bermula dengan Ramadan berlangsung pada musim panas, maka bulan Zulhijjah akan berlangsung pada musim duruk. Oleh itu bangsa Arab dengan 60 bani datang ke kota Makkah mengerjakan ibadah haji mengikut syariat baginda Ismail alaihissalam pada musim luruh. Oleh itu musim luruh tak panas sangat, tak sejuk sangat. Bila musim luruh, kalau ikut kiraan takwim Masihi, 21, 22, 23 September bermulalah musim luruh. Oleh itu apabila ibadah haji ni dapat dilangsungkan di musim luruh, tak panas sangat, tak sejuk sangat, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub daripada seluruh bumi Arab akan datang ke kota Mekah mengerjakan ibadah haji mengikut syariat baginda Ismail alaihissalam.
Oleh itu mereka semua bersetuju bulan Ramadan bulan pertama, dan memastikan bulan Ramadan berlangsung di musim panas, supaya bulan Zulhijjah pelaksanaan ibadah haji berlangsung di musim luruh, tak panas sangat, tak sejuk sangat. Oleh itu ramai orang Arab, seluruh tanah Arab akan datang ke Makkah mengerjakan ibadah haji mengikut syariat baginda Ismail alaihissalam. Maka bangsa Arab Bani Quraisy yang menguasai kota Makkah, mereka akan kaya dan kaya. Mereka kuasai industri perhotelan. Apa lagi? Mereka kuasai catering, makan, minum, pakai, rumah, kedai, perhotelan, mereka kuasai di kota Makkah. Oleh itu jemaah haji pasti ramai datang. Kiranya bulan Zulhijjah berlangsung di musim luruh, cuaca yang nyaman, tak panas sangat, tak sejuk sangat. Baik, setelah mereka bersetuju bahawa bulan Zulhijjah berlangsung di musim luruh, kini musim luruh ikut takwim Masihi bulan September, 23 September ke atas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, timbul masalah pula apabila dah tetapkan bulan Zulhijjah berlangsung di musim luruh, akan tetapi berlaku pula nanti anjakan. Anjakan apa? Baik, kalau kita perhatikan dua kalender Masihi bermula dengan bulan Januari, berakhir dengan bulan Disember. Setahun jumlah harinya 365 hari. Baik, takwim Hijri bermula dengan Muharram dan berakhir dengan bulan Zulhijjah. Jumlah harinya setahun 354 hari. Bandingkan 365 hari, 354 hari. 365 tolak 354, 11 hari. Oleh itu takwim Hijri akan berganjak 11 hari. Perbezaan 11 hari. 365, 354, 11 hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kalau kita perhatikan bulan Ramadan, 3 tahun yang lalu bulan Ramadan berlangsung di bulan Mei. Selepas 3 tahun bulan Ramadan akan berlangsung di bulan April. Dia akan berganjak. Kerana dia akan berganjak setahun 11 hari, 11 hari, 11 hari. Maka kalau 3 tahun yang lalu bulan Ramadan berlangsung di bulan Mei, kini bulan Ramadan berlangsung di bulan April. Akan datang 3 tahun lagi bulan Ramadan berlangsung di bulan Mac. Begitu. Ya, walhal musim ni tetap. Kalau kita kata musim bunga 21 Mac. Musim panas 21 Jun. Musim luruh 23 September.
Musim sejuk 23 Disember. Begitulah tetap. Oleh itu bulan Ramadan ini dia boleh berlangsung. Bulan Ramadan boleh berlangsung di musim sejuk, bulan Ramadan boleh berlangsung di musim bunga, bulan Ramadan boleh berlangsung di musim luruh. Ya. Kerana dia berganjak. Tapi Abdul Wahab tak nak. Dia nak juga bulan Zulhijjah ni pelaksanaan haji di musim luruh, iaitu September. September, Oktober. Apa pun nak juga. Lepas 3 tahun kan berganjak. Mereka bersetuju. Kalau gitu, setahun tambah lagi sebulan. Oleh itu setahun jumlahnya 13 bulan. Setahun 13 bulan. Maka setiap 3 tahun Abdul Wahab akan tambah sebulan lagi. Dengan kata 3 tahun 12 bulan, tahun keempat ditambah setahun 13 bulan. Tetapi selepas 30 tahun dia terpaksa patah balik pula. Dia nak pastikan setiap 30 tahun tuan-tuan, dia akan patah balik kerana pertemuan takwim Masihi dengan takwim musim, takwim Hijri dengan takwim musim, iaitu Masihi ni pertemuan satu siklus ialah 30 tahun. Maknanya apa? Kalau umur kita 30 tahun berdasarkan Masihi, bersamaan 31 tahun Hijri. Tuan-tuan, kalau kita kira kita pencen 60 tahun Masihi, sebenarnya kita telah berusia 62 tahun Hijri. Tu. Maka Arab ni dia pusing balik. 30 tahun dia patah balik. Tetapi setiap 3 tahun masuk tahun keempat, dia tambah sebulan. Maka bukan setahun 12 bulan, setahun 13 bulan. Perkara ini terus berjalan hinggalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Turunnya ayat 36 surah At-Taubah, Allah Ta'ala tegur masyarakat Arab, dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula mengubah balik hinggalah masyarakat Arab boleh terima Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah. Back to the basic, balik semula. Bulan Muharram, bulan pertama. Bulan Zulhijjah, bulan terakhir. Dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan, setahun 12 bulan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, maknanya setelah Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, barulah kita dapat menetapkan setahun 12 bulan. Kalau tidak, sejak daripada zaman dulu, begitulah kaedah dia. Masuk tahun keempat, an-nasi'ah, penambahan setahun 13 bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Mungkin tuan-tuan pun benda ni pun nak dikuliahkan ke? Kenapa nak dikuliahkan? Kerana Shi Huangdi, dinasti Tang. Bila Shi Huangdi ni hidup? Sebelum Masihi, sebelum kelahiran baginda Isa alaihi salam.
China ada seorang maharaja yang kuat, kaya raya, Shi Huangdi. Dia telah membina tembok besar China sepanjang 6,000 kilometer tanpa ada tol plus. Ini buat lebuh raya pendek pun ada tol. Dah nak ganti RFID pula, tak boleh scan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Shi Huangdi dia buat tembok besar China. Oh tuan-tuan, tanpa tol, 6,000 kilometer. Johor Bahru ke Bombay. Oh, punya jauh 6,000 kilometer Johor Bahru ke Bombay. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini jauhnya Shi Huangdi dinasti Shangtang. Shi Huangdi study dan dia ikut amalan takwim Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab, iaitu tahun baru Cina mesti dilangsungkan pada akhir musim sejuk dan menyambut musim bunga di Peking, China. Macam mana pun tahun baru Cina mesti dilangsungkan pada akhir musim sejuk. Kan akhir musim sejuk aja dia pun buat sukan Beijing. Sukan ini dia lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi apa pun tahun baru Cina mesti dilangsungkan pada akhir musim sejuk menyambut ketibaan musim bunga. Kenapa? Memastikan bunga yang dapat, bunga yang malah segar. Orang Cina tak fikir apa, dia fikir untung ma ia sanse yu ulia cipat tiuse ni hau ma hau. Macam mana pun, tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana perkara ni tak ramai yang faham, aku aja yang faham, maka seorang kawan baik Cina tu, peguam Tai Chimpeng, boleh katakan dah 3 tahun tak menghubungi. Kalau tak, daripada tahun 1992 sampai 2000 berapa, 17, aku salah seorang panel penetapan untuk tahun baru Cina. Hasil kiraan tu dihantar ke Peking, Cina. Bukan susah kira dia, tak susah, tapi aku tak nak ajar kau orang. Kenapa nanti ramai tahu aku hilanglah income. Astagfirullahaladzim. Alah, dapatlah upah 5,000 sekali kira. Nanti kata anak piah, dia bagi saya anak piah dulu sama-sama sekolah SSI, Sekolah Sultan Ibrahim Kulai. Tapi dia tu belajar Amerika, bapak dia jual biskut, ada kilang biskut dekat Kulai tu, Tai Chimpeng. Dia pun anak piah, kira-kira nanti kita buat proposal hantar Peking, bayar aku cakap okey 5,000, kiranya 5 minit aja. Yelah, janganlah marah tuan-tuan yang itulah 5,000 itulah nak cat kereta pula kau ni pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka tahun baru Cina akan berlangsung paling awal akhir Januari, paling lambat awal Mac, dan lazimnya tahun baru Cina akan berlangsung di bulan Februari. Seorang kawan saya juga India, dia minta kira, tapi sekali je aku kira, lepas tu aku tak nak lagi, kerana yang India ni dia minta kira ni ada soal keagamaan. Tahun baru Cina tak ada soal agama, dia soal musim. Kenapa India ni aku sekali tu beritahu dengan dia, kerana dia nak tahu tentang penetapan tarikh Taipusam. Dia hantar dekat Bombay. Selepas tetapan, okey, ni Taipusam, dia hantar kat Bombay. Taipusam akan berlangsung sama ada 14 hari sebelum tahun baru Cina atau 14 hari selepas tahun baru Cina.
Kerana Taipusam berdasarkan bulan mengambang. Tahun baru Cina berdasarkan kelahiran anak bulan. Tak faham tak apa, biar tak faham. Tapi nak cerita sejarah ni, tuan-tuan. Jadi Taipusam sama ada dia berlangsung 14 hari sebelum tahun baru Cina atau 14 hari selepas tahun baru Cina. Kerana Taipusam berdasarkan bulan penuh purnama. Pernah sekali dulu kawan aku tu, Sami dia telefon. Sami apa namanya tu, Batu Cave. Kerana ketika bulan mengambang, dia nak sambut Taipusam, bulan gerhana pula. Maka dia kata, Haji, tak boleh ubah ke? Mana boleh? Bulan dah gerhana. Kenapa? Bila dia kata, tak boleh lah. Tak boleh lah. Income tak ada lah. Income tak ada lah. Tuan-tuan, ini ceritalah. Ini ceritalah tak percaya tak apa. Jadi waktu saya masa tu arwah Cikgu Ibrahim, Imam Masjid Kulai itu ada. Jadi lepas sembahyang, saya pun berkuliah kat kampung saya, Kampung Melayu Kulai itu. Ketua polis Kulai lah nak jumpa Cikgu Ibrahim. Cikgu Ibrahim panggil saya, Napi, sekejap. Dulu ada kuil dekat masjid kaum Melayu Kulai tu. Lepas tu kuil tu dah diroboh, ada kuil. Jadi Sami tu report polis bahawa dekat kuil tu kehilangan duit. Oleh itu polis tanya dengan Sami tu, siapa yang curi duit tu? Dia kata Mat Gian yang curi duit tu. Jadi mulalah macam mana Mat Gian boleh tahu dekat kuil tu ada duit. Jadi dah macam mana, tuan-tuan, polis tu dapat maklumat bahawa saya yang beritahu pada Mat Gian tu. Itu yang polis tu nak tanya, betul ke Ustaz? Betul lah. Polis pun tanya, apa sebenarnya Ustaz? Sebenarnya begini, kerana aku pun dulu tolong kirakan tarikh Taipusam tu. Lepas tu dia melibatkan keagamaan, jangan. Tak faham lagi. Okey. Jadi tuan-tuan, dia pun macam kita juga. Jadi dia pun mengharapkan tabung juga. Kuil dia tu mengharapkan tabung. Surau ni pun mengharapkan tabung. Itu yang buat solat Jumaat, supaya ada tabung. Kalau tak, tabung tak jalan. Astagfirullahaladzim, tak baik ngata-ngata. Jadi macam kuil-kuil ni, mana tabung dia? Tabung dia tu adalah berhala tu. Dekat berhala tu, nanti belakang dia tu ada lubang. Macam dulu kita kecil-kecil, mak bapak kita kan beli tabung ayam. Tabung ayam kan belakang tu ada lubang, masukkan duit. Macam jugalah si kuil tu, berhala tu, belakang berhala tu ada lubang. Setelah dia orang kata mencerita hajat-hajat dia, niaga tak menjadi apa semua, tak dapat claim ke apa kan. Jadi nanti dia pun keluarkan duit 100 not dia, masukkan dekat belakang patung tu. Patung tu belakang tu ada lubang, masukkan kat situ. Tuan-tuan, macam mana aku tahu? Sami beritahu, kawan aku tu beritahu. Macam mana dia beritahu pada aku? Aku dulu tolong kira dia punya Taipusam. Dulu kita jahil lagi kan, kita cuma tahu kira dia macam mana. Dia tak tahu bila tarikh tu nanti hantar ke Bombay, dia akan mesyuarat. Ini ahli falak daripada Johor beritahu, ni tarikh Taipusam untuk 5 tahun.
Dia beritahu, aku cakap apa pentingnya Thaipusam. Dia kata ada ketikanya nanti berhala tu dia pinjam. Apabila contohnya kuil ni tak berapa orang datang, maka dia ambil dia punya patung yang hebat tu, pinjam dulu dekat kuil tu sekejap, pinjam untuk 1 tahun Thaipusam. Nanti orang datang, masuk dekat duit tu banyak penuh. Aku boleh cerita dengan kawan aku yang Mat Gian dulu. Mat Gian ni tahu tuan-tuan, dia pergi rompak nampak patung tu, dia tahu ini, dia kata ni tabung, dia curi. Jadi maka polis tu tanya, habis Ustaz Hanafiah macam mana? Aku cakap, beritahulah pada Sami tu, panggillah jin-jin dia, jaga tabung tu, tabung patung tu. Apa masalah? Maka polis pun beritahu pada si Sami, mana jin kau, jagalah. Maka dia kata, ini orang jin pun takut. Apa rupanya baru tahu Mat Gian tu bukan pengurusi seorang yang takut, jin pun takut dengan Mat Gian tau. Nanti Mat Gian tu enjet dengan jin-jin tu pun Gian tau. Kan tak faham cerita, biar tak faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, punya orang dia takut Mat Gian ni lagi hebat tuan-tuan. Hebatnya orang yang Gian ni, jin pun takut dengan dia, afrit pun takut dengan dia, kegianan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, panjang no kuliah. Ini fakta sejarah. Dah nak habis ni, nak masuk tajuk dan nak habis. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, turunnya ayat 36 surah At-Taubah. Oleh itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut bahawa setahun 12 bulan. Setahun 12 bulan. Yang penting untuk penetapan Ramadan, lihat anak bulan. Jadi tak boleh siapa pun yang eksploitasi. Nak Syawal, tengok anak bulan. Tak boleh siapa pun yang cuba eksploitasi pada takwim itu. Saidina Umar menjadi khalifah, barulah ditetapkan. Maknanya setahun 12 bulan, mula balik bulan Muharram bulan pertama, bulan Zulhijjah bulan terakhir. Maka Ramadan maupun Zulhijjah akan berlangsung pada 4 musim. Ya, bulan Zulhijjah boleh berlangsung pada musim panas, bulan Zulhijjah boleh berlangsung pada musim sejuk, bulan Zulhijjah boleh berlangsung pada musim luruh, bulan Zulhijjah boleh berlangsung pada musim pada musim bunga. Jadi tak timbul persoalan. Allah Maha Kaya. Ya, ibadah puasa Ramadan pun boleh berlangsung di 4 musim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, cuma nak cerita dengan tuan-tuan, 2-3 tahun yang lalu ada pelajar-pelajar Malaysia yang belajar dekat Moskow. Dia belajar kedoktoran dekat Moskow. Ada juga pelajar-pelajar Malaysia belajar kedoktoran macam doktor tak cukup je. Ada berlambak, ada belajar dekat apa nama, Stockholm, aku tak tahulah. Dia WhatsApp, sebelum tu dia email, lepas tu dia WhatsApp, lepas tu dia cakap-cakap, dia WhatsAppkan. Aku dengar, oh, yang dekat Stockholm tu, Denmark ke Sweden tu, dia kata sekarang ni dia terpaksa puasa selama 22 jam. 22 jam. Kerana siang tu 22 jam, malam 2 jam je. Puasalah, aku cakap, apa masalah? Tak, dia kata boleh tak diikut seperti pelajar-pelajar Iran.
pelajar Iran, dia berbuka puasa ikut waktu Iran. Oh, aku cakap, boleh. Engkau balik ke Malaysia, jumpa bapa engkau akan berbuka puasa waktu Malaysia. Kalau tak, engkau kenalah lapor 22 jam. Siapa suruh belajar kat sana? Belajar je dekat silong tu. Apa nak belajar dekat Stockdom? Dia kata, ni nak belajar kedoktoran lah Ustaz. Nasib kau lah. Jadi macam mana Ustaz? Macam ginilah. Engkau balik Malaysia, engkau tangguhkan kahwin dulu. Nanti lepas 8 tahun kau pergi Stockdom tu, engkau akan berpuasa 1 hari 2 jam aja. Kerana siangnya 2 jam. 22 jam tu lagi malam aja. Kau makan. Kau cuma masa siang je kau pun lapar, tidur. Bangun je makan. Oh, dia kata Ustaz Perli saya tahu pun. Allah Maha Kaya. Bulan Ramadan boleh berlangsung pada musim sejuk. Maka kalau musim sejuk, untunglah dia. Siang pendek, malam panjang. Bulan Ramadan boleh berlangsung pada musim panas. Naaslah dia. Siang panjang, malam pendek. Allah Maha Kaya. Ada hikmahnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Yang saya nak cerita ni dah 5 minit ni aja ni, nak habis ni. Tapi dia punya intro tu panjang sangat dia. 45 minit intro dia. Nak cerita ni 5 minit aja. Nak cerita bulan Rajab aja. Kenapa? Kerana masyarakat Arab ni tuan-tuan, zaman berzaman, sejak daripada zaman Nabi Ismail alaihissalam, mereka menjenamakan bulan-bulan ni berdasarkan habuan perniagaan mereka, hasil perniagaan mereka. Muharram tu tersurat, Muharram bulan yang diharamkan. Tersirat, Muharram tu maknanya bulan di mana mendapat laba keuntungan. Mereka akan niaga bulan Muharram, mereka akan kira berapakah keuntungan perniagaan mereka. Itu bulan Muharram. Sebulan kemudian mereka namakan bulan Safar. Safar tu maknanya kuning, asfar, dedaunan kuning. Ya, maknanya daun pokok gugur. Boleh sampai sifar, sampai dah tak ada daun pun, kosong. Tu istilah sifar tu. Safar, sifar. Maka bulan Safar ni bawa erti bulan susutan. Bulan Muharram dapat untung niaga. Bulan Safar mereka mengalami susut nilai. Baik. Bulan ketiga, Rabiul Awal. Rabi' tu maknanya bunga. Mereka mengharapkan bunga mala segar untuk dapat hasil yang baru. Dan mereka akan raih selama 2 musim. Rabiul Awal musim pertama, Rabiul Akhir musim kedua. Wah, niaga untung. Tapi hasil yang baru, hasil yang lama dah susut. Tuan-tuan, baik, orang Arab yakin setelah mereka dapat hasil bunga yang baru, 2 musim, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, mereka perlu bersedia menghadapi 2 musim pula kering. Jamadil Awal, pusingan pertama kering. Jamadil Akhir, pusingan kedua kering. Mereka akan kering pula. Mereka sedar setelah dapat laba keuntungan Muharram, Safar susut nilai, ya, Rabiul Awal mereka dapat bunga yang baru, hasil yang baru, 2 kali pusingan, ya, 2 gelombang, pusingan pertama, pusingan kedua, get ready. Mereka akan berdepan dengan kekeringan.
Kering pusingan pertama Jamadil awal, kering pusingan kedua Jamadil akhir. Tiba bulan Rajab, bulan ketujuh. Oh no, orang Arab takut. Dia dah lepas semua dah. Kenapa? Dia dah dapat, dia dah 6 bulan dah, dengan 2 kali habuan pertama meraih keuntungan Muharram, kemudian habuan kedua hasil mendatang Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian mereka sedar mereka tak boleh lari daripada mengalami kekeringan. Jamadil Awal, Jamadil Akhir, bulan Rajab, bulan ketujuh. Adakah kering, terus kering? Maka namanya kering kontak. Rajab tu bahasa tersiratnya kering kontak. Wah, ataupun Rajab ini lain jadinya daripada kering kontang. Wah, ada pula keajaiban menjelma habuan-habuan yang mendatang. Wah, oleh itu bulan Rajab ini dianggap bulan yang tak menentu. Bulan yang tak menentu. Bulan yang di situ adanya kebimbangan, kegusaran dan juga ketakutan. Takut-takut kering kontak. Wah, maka mereka menganggap bulan Rajab bulan kesialan. Takut-takut sial tu datang. Ataupun mungkin ada yang mendatang membawa sesuatu yang terbaik. Itulah minda, mentaliti masyarakat Arab zaman berzaman. Sejak daripada zaman Nabi Allah Ismail AS sehingga zaman Rasulullah SAW, jaraknya tak rasmi 3,000 tahun. 3,000 tahun mentaliti orang Arab. Apabila Rasulullah menjadi Rasul, maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak ubah mentaliti masyarakat Arab. Lalu Rasulullah pujuk masyarakat Arab dan Rasulullah memberi khabar berita gembira. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi. Hadis ini ditulis mula oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, wafat pada tahun 505 Hijrah. Dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Ala anna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Ketahuilah bahwasanya bulan Rajab itu bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan aku, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ada sebahagian ulama menyatakan ini bukan hadis, menyatakan ini hanyalah kata-kata orang-orang yang saleh, kata ulama. Pun begitu Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan ini hadis berdasarkan riwayat Imam At-Tabrani. Kenapa mengakui ini hadis? Apabila kita faham sejarah. Kita faham sejarah. Kerana masyarakat Arab takut dengan bulan Rajab, bulan yang tak menentu. Apatah lagi PRN Johor di bulan Rajab. Kalau kita orang Jawa peduli apa? Tapi kalau kita orang Arab, ding-ding, oh, Masya Allah, mafi muskilah. Orang Arab cukup takut. Sampai sekarang tuan-tuan, orang Arab takut dengan bulan Rajab. Walhal Rasulullah dah beri khabar berita gembira. Ketahuilah bahawasanya bulan Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban bulanku, bulan Ramadan bulan umatku. Habis Sya'ban tu makna apa? Sya'ban tu makna cabang. Kiranya bulan Rajab ni kering kontang, bulan Sya'ban bercabang-cabang kering kontangnya. Lagi teruk. Apabila bulan Rajab ini bulan yang menjelma kebaikan, bulan Sya'ban lagi hebat, bercabang-cabanglah kebaikan. Sya'ban tu makna cabang, bukan cabang PKR, bukan, cabang. Kalau kebaikan bercabang-cabang kebaikan, kalau kejahatan bercabang-cabang kejahatan, kalau untung bercabang-cabang keuntungan. Itu makna Sya'ban.
Itulah istilah yang masyarakat Arab dah guna ribuan tahun. Mereka dah ada pengalaman hidup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka penamaan calon di bulan Rajab tak baik ngata-ngata. Masa dah habis, dah lapar dah. Kejap lagi 1 jam. Yang penting, sebab itu orang tua-tua kita, dia ajar pada kita rajin berpuasa di bulan Rajab. Orang tua-tua kita ada yang berpuasa sebulan Rajab. Jangan persoalkan tentang hadis dhaif ke hadis apa ke, tapi tuan-tuan dah faham sejarah kan. Paling tidak kita berpuasa bulan Rajab, Isnin, Khamis. Kerana hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, ala inna Rajaba syahrullahil azam, faman sama yauman imanan wahtisaban ustudiba alaihi ridwanullah. Ketahuilah, bulan Rajab bulan Allah yang banyak istimewanya. Tengok, Rasulullah betulkan balik minda kita. Jangan kita menganggap bulan Rajab ini bulan tak menentu, nanti hilang kesyukuran kepada Allah. Bulan Rajab bulan Allah, Allah beri banyak keistimewaan. Sesiapa pun yang berpuasa walaupun sehari di bulan Rajab atas dasar iman dan mengharapkan rahmat Allah, ustujiba alaihi ridwanullah, dia layak mendapat keredaan Allah. Tapi Tok Guru saya, apabila saya tanya dengan dia, Tuan Guru Haji Abdul Latif Haji Abdul Rahman, ada tak apa-apa rahsia di sebalik puasa bulan Rajab? Dia kata, moga-moga maknanya ada habuan yang terbaik Allah beri kepada kita. Kerana fakta sejarah, 2 Jamadil awal, Jamadil, 2 kekeringan tu, takut-takut terus kering tu. Kita kata itu kan cerita Arab dulu. Ya, sejarah kan dia berulang. Istilahnya begitu. Moga-moga dengan kita puasa di bulan Rajab dapat rahmat Allah. Bernafas semulalah setelah banyak sektor ditutup kerana pandemik. Endemik sampai sekarang tak diisytiharkan demi nak menjayakan PRN Johor. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.